Salam sejahtera dan selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat menyertai Dr. Lee's Method English Grammar Level 1 program saya. Program saya ialah buku ini. Okey? Dan selamat menyertai cabaran 38 hari yang bermula pada 1 hari bulan Julai 2020. Dan hari ini sudah kita sampai ke bab yang ke-30. Jadi kita tinggal 8 hari lagi dan program ini habis tamat. Buku ini pun sudah saya habis mengajar dan kamu juga sudah habis membuat setiap muka surat, setiap soalan. Okey? Mengapa cabarannya 38 hari? Sebab buku ini kandungannya 38 bab yang berlainan, yang merangkumi semua aspek grammar yang perlu dan mesti kamu tahu. Jadi apabila kamu sudah membuat 38 bab setiap soalan dalam buku ini, maka kamu sudah menguasai setiap aspek grammar. Walaupun kemungkinan tidak pandai semua, tetapi sekurang-kurang tahu. Kita tidak boleh cakap, oh saya sudah pandai grammar, tanpa mengetahui bahawa grammar itu bukan satu bab, tapi dia 38 bab. Itu setakat level 1, tahap 1. Sebenarnya kalau tahap 2, tahap 3, tahap 4 pun lebih kurang 38 hingga 40 atau paling-paling 42. Okey? Jadi jikalau kamu satu hari buat satu bab, maka 38 hari buku ini habis. Program ini pun habis. Okey? Cabaran ini pun habis. Dan jikalau kita kira setiap buku itu ada hitung panjang 40 bab, dalam setahun 365 hari, kamu pun sudah buat 9 tahap. Dan dari 9 tahap, jikalau kamu menguasai separuh, maka kamu pun sudah sampai ke tahap 4 dalam 1 tahun. Hebat. Bagus. Okey? Baiklah. Hari ini kita ke bab ke-30. Dan jikalau kamu ada buku ini, sila buka ke muka surat 89. 89 adverbs. Okey, dan 90. Apa itu adverbs? Adverbs ialah perkataan-perkataan yang menggambarkan perbuatan. Contohnya, perbuatan berlari. Dia menjawab soalan bagaimana. Jadi saya cakap, they run, mereka berlari. Kamu tanya saya, how do they run? Bagaimana mereka berlari? Oh, mereka berlari dengan cepat. Yang ly itu maksudnya dengan. Okey, dengan cepat. Yang dengan cepat ini dipanggil adverbs. Yang run ini ialah verb. Verb ialah perbuatan atau kata kerja. Saya cakap kanak-kanak bermain, the children play. Kamu tanya saya, how do the children play? Bagaimana mereka bermain? Oh, mereka bermain dengan gembira. They play happily. Play ialah perbuatan. Happily maksudnya dengan gembira, yang ly. Tetapi ini tukar ke ily apabila perkataan itu mengakhiri dengan y. Kita buang y-nya dan tukar ke ily. Okey? Jadi ini exercise 1. Jikalau kamu ada buku, kita di muka surat atau di halaman 89. Number 1. The baby is sleeping soundly in the cradle. Baby sedang tidur. Tidur ini adalah verb, perbuatan. Kamu tanya saya, bagaimana dia tidur? Oh, dia tidur dengan nyenyak. Dengan nyenyak, soundly. Dengan nyenyak, soundly. Tidur dengan nyenyak. Yang ly itu maksudnya dengan. Yang sound itu soundly maksudnya dengan nyenyak. It is
raining, so my brother is driving carefully. Memandu kereta ialah perbuatan. Carefully maksudnya dengan berhati-hati. Jadi abang memandu kereta. Jadi kamu tanya saya, bagaimana dia memandu? Oh, dia memandu dengan berhati-hati. Carefully. Yang ly ini maksudnya dengan. Okay? The clever student answers the question correctly. Menjawab ialah verb perbuatan. Correctly ialah adverb dengan betul. Bagaimana dia menjawab soalan dengan betul? They walk quickly because they are late for school. Mereka berjalan. Berjalan ialah verb. Kamu tanya saya, bagaimana mereka berjalan? Mereka berjalan dengan laju, dengan cepat. Jadi quickly. Quickly maksudnya dengan cepat. As students, we must study hard. Study ialah perbuatan, verb. Hard ialah adverb. Yang hard ini jangan tambah ly. Tak boleh. Sebab itu saya buat tanda merah. Ada bintang merah. Oke, hard jangan tambah. Tidak boleh tambah ly. Dia perkataan istimewa, special. Our teacher scolded us angrily. Scolded ialah verb, perbuatan, maki. Guru kami maki. Bagaimana dia maki? Dengan marah. Angrily. Sebab dia ada y, angry, kata asal. Y kita buang, tukar ke ily. Jadi angrily maksudnya dengan marah. Cried bitterly. Mak Rahima cried bitterly when her house was on fire. Cry, menangis. Menangis ialah verb, perbuatan. Bitterly maksudnya dengan menangis dengan sedih sekali, dengan pahit kita cakap. Dengan pahit, bitterly. Bitter ialah pahit. Menangis dengan pahit maksudnya menangis dengan amat duka cita. Dan nombor 8. The waitress smiles sweetly at her customers. Smile, senyum. Senyum ialah verb, perbuatan. Sweetly maksudnya dengan manis. Senyum dengan manis. Dengan manis dipanggil sweetly. Li ialah dengan. Sweet ialah manis. Sweetly ialah adverb. It is raining heavily, so we cannot go out. Hujan maksudnya perbuatan, verb. Heavily maksudnya dengan lebat. Hujan dengan lebat. Dengan lebat, heavily. Memang dia ada y, tapi kita buang, tukar ke ily. Heavily. Heavily maksudnya dengan lebat. Heavily ialah adverb. Sebab adverb menggambarkan perbuatan. The pupils are reading quietly in the library. Reading, membaca. Jadi saya tanya kamu, bagaimana murid-murid membaca? Oh, mereka membaca dengan senyap. Dengan senyap, quietly. Yang ly itu maksudnya dengan. Quiet, senyap. Jadi reading ialah verb, perbuatan. Quietly ialah adverb. Dengan senyap. Boleh faham? Kita ke muka surat 90. Muka surat 90. Muka surat 90 ialah adverb of time. Adverb juga menggambarkan masa. Bila ia berlaku. Ia menjawab soalan bila. Kemarin, yesterday. Bila, sekarang. Bila, pada hari Jumaat. Bila, tidak lama lagi. Jadi semua perkataan ini dipanggil adverbs of time, masa. Exercise-nya di sini. Number 1. We went to Kuala Lumpur last Sunday. Last Sunday minggu lalu. Last Sunday dipanggil adverb of time, masa. Okay? The children are sleeping now. Now sekarang. Sekarang dipanggil adverb of time. Okay?
Number 3, Muslims go to the mosque on Friday. On Friday dipanggil adverb of time. Mosque itu masjid. Herman will visit his uncle next week. Next week, minggu depan. Minggu depan dipanggil adverb of time. Number 5, my mother is cooking in the kitchen now. Now, sekarang. Sekarang dipanggil adverb of time. Number 6, we shall go shopping in the mall tomorrow. Esok. Esok ialah adverb of time. Perkataan yang menggambarkan masa. I talked to my grandmother just now. Just now tadi. Tadi itu dipanggil adverb of time. Dia menggambarkan masa. The train from Ipoh will arrive soon. Soon maksudnya tidak lama lagi. Tidak lama lagi dipanggil adverb of time sebab ia menggambarkan masa. Number 9, they cycled to the beach 2 days ago. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu dipanggil adverb of time. Dia menggambarkan masa. Number 10, my sister will sweep the floor later. Later sekejap, nanti, selepas ini. Jadi later dipanggil adverb of time sebab ia menceritakan masa. The children will go to the playground on Saturday, on Monday, on Tuesday. Hari, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu ialah masa. Jadi English adverb of time. Dan the baby is drinking a bottle of milk now. Now ialah sekarang. Sekarang dipanggil adverb of time sebab ia menggambarkan masa. Okey? Jadi kita sudah habis juga Pak ini. Video yang pertama. Tidak ada lagi satu video baru boleh habis. Sebab adverbs ini pun bukan begitu senang. Sebab dia dibahagikan kepada dua bahagian. Tetapi ada lagi satu aspek adverb. Sebab itu saya tidak boleh campur semua. Kalau 2 okey, kalau 3 tidak berapa okey. Jadi bab yang seterusnya video yang kedua. Okey? Jadi sila beri saya like, share dan subscribe. Okey? Dan jangan lupa untuk follow atau add saya di Instagram. Instagram saya menggunakan nama Susan Lee dan username saya Lee Sai Im, semua huruf kecil. Lee Sai Im itu nama saya. Okey, apabila kamu tambah saya atau ikut saya di Instagram, jangan lupa #LearnWithDrLee dan post. Kamu post lah perasaan kamu, pengalaman kamu, progres kamu semasa menyertai program ini. Dr. Lee's Method English Grammar Level 1. Okey, supaya kita boleh sama-sama belajar. Dan di bawah video ini ada description box. Sila tulis nama, alamat dan telefon number kamu dan WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya nama, alamat dan telefon number kamu jikalau kamu ingin membeli buku ini. Okey? Kalau mau beli buku ini sila WhatsApp kepada saya nama, alamat dan telefon number kamu. Dan saya akan menguruskan buku ini dihantar ke pihak pencetak dan selepas itu hantar ke rumah kamu melalui courier. Dan mungkin kamu fikir juga berapa mudah atau senang, sejauh berapa mudah, berapa senang buku ini sebab level 1. Kebanyakan orang tengok level 1 terus dia fikir, oh pasti ini sangat senang, sangat mudah. Jadi sejauh mana mudahnya buku ini, senangnya buku ini. Inilah. Ini semua disalin dari buku ini. Inilah senangnya atau mudahnya level 1 saya. Okey, level 1 saya ini. Okey. Jadi jikalau tadi saya mengajar
kamu berasa, oh ini senang, saya tahu semua. Sebelum Dr. Lee mengajar pun saya sudah tahu. Jadi buku ini jangan beli sebab kamu memang sudah ada tahap ini. Okey? Tetapi jikalau waktu saya mengajar kamu baru sedar, wah, begitu banyak yang saya belum tahu. Tidak tahu, tetapi ingin tahu, mahu tahu, ingin mencuba dan membuat dan meningkatkan prestasi sendiri, memperbaiki tahap sendiri dari segi grammar, maka WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya nama, alamat dan telefon nombor kamu. Dan saya akan mengurus supaya buku ini dicetak dan dikirim, dihantar ke rumah kamu melalui courier. Okey, jadi seperti biasa sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton video saya. Selamat tinggal.